Ada 3 career lah sebenarnya. Satu kerja pakai gaji 20 tahun. Satu buat network marketing, macam-macam bisnes tadi kan, 12 tahun. Dan DJ jumpa bisnes crypto SF Power DJ panggil kan, okay? Royal Q. So sebenarnya DJ dah tunggu bisnes seumpama macam ni kan, investment trading ni dah lama dah. DJ daripada masa DJ kerja makan gaji lagi, sekejap pointer yang tu, okay. Daripada kerja makan gaji lagi, DJ memang minat bidang financial ni kan. DJ suka bahagian financial keuangan ni, tapi tak macam mana terjebak pula pergi buat network marketing. Sebenarnya DJ tak minat pada marketing. DJ tak suka kan. Apa ni MLM cari-cari orang. Tak main lah. DJ tak suka. So DJ dapat daripada Sifu DJ, dia cakap apa tau? DJ ingat lagi masa DJ mula nak buat network marketing. So DJ jumpa Sifu Skor A. Cakap Sifu, saya tak minat lah buat network marketing ni, MLM cari orang. So Sifu DJ senyum je tengok DJ, dia kata, Ja, tak semestinya perkara yang you minat mendatangkan kebaikan kepada you. Kadang-kadang benda yang tak minat tu boleh datangkan kebaikan kepada you. Tak cuba mana nak tahu kan. So DJ pun cuba terberjaya. Okay. So DJ dah 12 tahun tunggu program seumpama ni kan. So DJ memang suka benda yang duduk diam dapat duit kan, tapi yang legal lah kan. Yang legal. So akhirnya jumpa dekat Royal Q ni kan. So kepada yang tak perlu tunggu lama 12 tahun kan, you orang sangat beruntung lah so DJ tunggu lama kan. Okay. Ramai orang kat luar sana memang suka benda-benda 4D ni, duduk diam dapat duit kan. So DJ ada kawan-kawan yang DJ prospek daripada bisnes pertama kan, kedua, ketiga sampai ni kan. Selama 12 tahun DJ prospek, mereka buat tak layan je kan. Tapi bila DJ prospek Royal Q ni, investment 4D trading ni kan, ramai yang join. Okay, dia orang suka bahagian duduk dia dapat duit kan. Aku tak minat buat network marketing, tak apalah. Kau tak minat bahagian network marketing, tak payah buat lah kan. Okay, dia orang buat dia orang cuma buat trading je kan. Okay, so DJ teruskan tanpa melengah masa. Okay, ini kalau siapa perasan, ini Robert T. Kiyosaki punya yang kuadran yang sangat popular lah, puluh tahun dah, ESBI kan, di mana orang cari rezeki 4 cara. Sama ada sebagai kerja makan gaji, employee kan, ataupun self-employed, bekerja sendiri, ataupun be business owner. Last kali orang cari rezeki melalui investment kan. Alright, so kok mana pun kita cari rezeki, hujungnya kita mesti nak simpan ataupun save duit kita ataupun nak invest duit kita. Betul tak? Jadi sebenarnya apa yang DJ nak bagi tahu kat sini, jangan risau nak perkenalkan bisnes ni kan, investment trading ni kepada kawan-kawan kita yang kerja makan gaji, yang self-employed dan dengan yang business owner, sebab kita tak konflik dengan mereka. So ini satu message yang DJ nak sampaikan kepada semua kan. Kita tak konflik dengan apa jenis pekerjaan atau bisnes, sebab hujungnya tak kisah apa jenis pekerjaan atau bisnes, orang tetap nak saving dia punya income ataupun invest. Jadi kita kena kawan dengan semua orang yang kerja makan gaji ataupun buat bisnes konvensional. Dapat ya? Alright. Jadi semua orang ada cita-cita kan, ada dia punya impian, tapi hujungnya impian kita sama je. Hujungnya kita nak time and financial freedom. Yang itu yang visik kita dah dapat dah capai dah kan. Okay, alright. Dan kita boleh capai dekat I ni. Kalau dekat ESB tak boleh capai. So kali ni kita punya bisnes ni kira different ball game lah. So sangat penting DJ nak bila kita buat bisnes kita kawan dengan semua orang. Itu sangat penting Okay, so seterusnya ni dia. So bila kita nak buat investment kan, kat mana kita nak buat ni tadi investment ni dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat kita nak buat investment kan. Iaitu kita boleh buat dekat unit amanah kan, hartanah, emas, bond, private equity, saham, koperasi kan. So malam ni DJ panggil apa tahu program Royal Q ni ataupun crypto SI Power ni, SI Super Intelligent Power. DJ panggil program kita program hijrah. Hijrah. So
kita hijrahkan sebahagian daripada kita punya simpanan atau saving daripada unit amanah ni, ASB ke kan, ASN ke, public mutual ke apa benda kan. Sebab setahun kita boleh dapat dalam katalah 5% kan, 5 to 10%. So kita hijrahkan sebahagian dia masuk ke dalam kripto kan. Okey, alright, kita hijrahkan sebahagian alright, itu ingat tu Begitu juga dekat property, siapa yang ada property tu, ada 3 property, jual 1 property. Okey, so hijrahkan sebahagian ke dalam kripto. Begitu juga siapa yang ada dalam emas kan, okey, hijrahkan sebahagian masuk dalam kripto. Yang ada bond kan, kita kat Malaysia ni kerajaan lah beli bond, kita orang biasa mana ada beli bond kan. Okey, alright. Private equity bagus. Return dia tinggi juga, tapi paling tinggi pun 10 to 15% setahun. Hijrahkan sebahagian Alright, saham turun naik kan. Okey, hijrahkan sebahagian juga. Begitu juga kalau you masuk koperasi So ingat program kita program apa? Hijrah. Okey. Sebab tu kan bila DJ jumpa dengan prospek kan, bila DJ share, kalau prospek cakap DJ, saya tak ada duit lah kan, DJ pandang dia. DJ bukan suruh you keluarkan duit baru kan, DJ suruh hijrahkan sebahagian. Katalah dalam ASB ada 50,000, keluarlah sebahagian 20,000 ke masuk dalam kita punya kripto. You ada dalam emas kan, katalah tabung haji kan, ada 50,000, keluarkan sebahagian. Alright. Kenapa DJ suruh hijrah? Sebab terbukti selama Royal Q ni dah 5 tahun. Terbukti return dia lebih tinggi daripada semua investment yang lain tu. Bagi tepukanlah kepada Royal Q. Kan? So daripada fixed deposit yang 2%, daripada unit amanah yang 5%, paling tinggi pun 15% private equity kan setahun. Kita punya program memang insya-Allah setahun lebih tinggi daripada 15%. Clear tak program kita ni? Program apa? Program hijrah. So ada cakap, Datuk, saya langsung tak ada dalam ni kan, ASB apa semua langsung tak ada tabung haji. DJ pandang dia, DJ jerkah dia, lagi lah kau kena buat bisnes ni kan. Okay. Alright, langsung tak ada, teruk betul kan. Okay. Alright, so okay, ni penting apa yang DJ nak cakap Bila kita nak invest ni, ada 2 rule yang kena patuhi. Catat kalau boleh semua berlengang je, tak ada catat apa-apa dia cakap kan. Okay. Alright. Pertama, rule number 1 dalam investment, don't put all your egg in one basket. Semua orang tahu kan, jangan letak semua you punya telur dalam satu basket kan. Jadi kena diversify. Jangan letak semua tau dalam kripto. Katakan you ada 50,000, you semua letak kat kripto. Itu dia dah langgar rule number 1 investment. Rule number 2 dalam investment kan, nak invest, jangan bagi duit kat orang. Okay, alright. So you kena manage you punya own investment. Ini yang ramai terjebak masuk scam money game kan. Dia invest, dia pergi bagi duit kat orang, kat upline dia, kat syarikat mana kan, habislah lebu kan. Ingat rule nombor 2 tu. Okay, alright. Jadi sekarang ni, bukan sekarang lah, kripto ni dengan Bitcoin bermula tahun 2009. So dah 13 tahun kan. Kita dah tengok sejarah kan, ramai dah orang kaya, jutawan apa semua kan. So kenapa nak menafikan? Kenapa nak menafikan? Benda tu ada, benda tu wujud kan. Grab je lah, alright. Okay, so seterusnya, okay, macam DJ suka buka minda. Sebab bagi DJ yang tengah-tengah tu you dah tahu pasal Royal Q, you boleh baca kan, dia punya produk, dia punya marketing plan you boleh baca. Tapi part yang penting sebenarnya buka minda dengan closing tu. DJ banyak tekankan yang itulah Alright, so dunia sudah berubah dan sedang berubah. Dulu kan orang berbisnes dengan tanaman lah kan, emas, nak duit fiat kan, debit credit card, now dah kripto. So sebenarnya kita semua tak ada pilihan tau. Kalau kita tak berubah, kita akan ketinggalan. Kadang-kadang bukan ketinggalan tau, dah jadi obsolete. So dia bukannya nak join kripto ke tak nak? Bukan, kena join. Okay, alright. So dia macam tu tak ada pilihan sebenarnya. Okay, alright. Ni, okay, slide ni DJ campur-campur lah, slide DJ dengan slide HQ. DJ kena ikut HQ punya slide okay. So dalam digital asset ni, atau ada setengah orang panggil mata wang digital. Ada orang panggil mata wang currency currency kan. Sebenarnya yang tepat adalah aset.
Bukan digital currency yang tepat. Yang tepat sebenarnya aset. Kalau currency ni, you boleh gunakan all the crypto tu untuk beli-beli McDonald ke, beli apa kan. Macam duit fiat kita kan. Tapi tak berluas lagi. Hanya beberapa negara, beberapa tempat je you boleh gunakan sebagai currency. Jadi kebanyakannya still dalam aset lagi ya. So kita ada major coin kan. Yang biasa Bitcoin, Ethereum semua. Kita ada stable coin dan alternate coin ni kan. Ada yang panggil shitcoin lah apa kan. Alright. So kat mana kita simpan ni? Kita boleh simpan ni dekat 3 pilihan. Sama ada soft wallet, hard wallet ataupun paper. So kita guna exchanger ni. So kita guna yang 3 ni lah. UOB, Coinbase dengan Binance. So semua orang nak tahu dunia kripto ni masuk ke dalam coinmarketcap.com. So DJ tadi sebelum start petang tadi DJ pergi screenshot yang terbaru ni. Hari ni punya data ni. Rajin DJ petang tadi pergi tengok kan. Bagi tepukan sikit lah. So nak bagi yang terbaru hari ni dah ada kripto 19,000 coin kan. Masa DJ join dulu last year baru ada 13,000. Cepat betul naik kan. Tahu banyak betul coin. Yang kita tahu Bitcoin, Ethereum tak sampai jari ni habis kita tahu kan. Padahal 19,000 gila bapak banyak kan. Exchanges pula ada 500 lebih exchanges kan. Exchanges ni bank kripto. Kalau bank kita macam Maybank, CIMB kan. Dalam dunia kripto dia ada bank sendiri. 500 lebih kan. So nampak hari ni punya market 1.2 trilion. Gila dolar banyak lah. Okay. So kalau kita tengok tadi ni kita punya kripto ada 19,000 coin, exchange 500 lebih. So DJ tunjukkan top 10 kripto dengan top 10 exchange. Ni data petang tadi top 10 kripto. Bitcoin, Ethereum, Tether. Nombor 1, nombor 2 ni memang fix dah so far. Nombor 3 sampai nombor semua berubah lah. Berubah-ubah ini pula top 10 exchanges kan. Ada 500 lebih tadi kan. Binance, FTX, Coinbase semua. Ni pun berubah-ubah lah. Nombor 1 tu selalunya Binance lah. Ni boleh tengok tadi kat coinmarketcap.com Alright. Ini dia tunjukkan macam mana kita buat robot tu nanti akan beli pada harga rendah dan akan jual pada harga yang tinggi. Itu dia robot Royaki ni intelligent, super intelligent beli pada harga rendah, jual pada harga tinggi. You tak payah, you biarkan robot tu yang buatkan. So tak perlu terror sangatlah dalam tak perlu terror dalam program ni robot yang buatkan. Tapi kena ada sedikit knowledge lah. Tak perlulah zero sangat kan. Okay. Alright. So ini kalau modal 1,000 ditunjuk illustration kan. Alright. So bila harga ni $10 dia beli kan. Kalau turun robot beli lagi. Turun robot beli lagi kan. Turun robot beli lagi kan. Apa punya robot lah kan. Alright. So nanti bila dia naik kan robot start jual kan. So nampak tak dia buat kuasa leverage tau daripada harga $10 sampai ke $5 ni kan. Tapi pada harga $7 kalau robot dijual dah dapat profit dah. Kuasa leverage. So benda-benda ni you tak payah terror. Robot yang buatkan. Ni yang best yang DJ suka kan. Okay. Alright. So contoh ni kan. So berapa lapis beli. Tengoklah copy trade mana yang you tiru. 30 lapis lah, 50 layer lah, 100 layer lah kan. Okay. So dia kita yang setkan. So untuk orang biasa-biasa kita tak pandai kan. Kita copy je. Itu yang DJ buat. DJ tak terror trading kan. DJ copy je pada leader-leader yang terror kan. Okay. Buat duit dulu dan sambil tu kita belajar. Okay. Ada setengah orang dia nak terror dulu baru dia nak buat. DJ tak kan. Ikut je dulu. Ikut dulu. Sambil buat duit, sambil kita belajar. Bijak. Kita tepukanlah. Okay. So, okay, ini contoh berita-berita yang DJ ambil keratan. Warren Buffett dulu penentang keras dunia kripto. Now dia pun dah beli dah. Dia baru beli geli-geli pun $1 billion geli-geli dia beli. Okay. Dekat Singapura pun now dah dah tawarkan khidmat kripto ni 6 individu yang banyak simpan Bitcoin kan. Okay. Nanti mata wang fiat dah takkan tak relate dah kan. Okay.
Alright, CIMB pun jadi bank pertama yang join dunia kripto ni kan. Okay, alright, syarikat pembayaran Trianglo ni pun sama dah guna kripto kan. Ini dia ni terkenal lah semua orang Spencer ni. Dulu dia pernah beli Shiba Inu ni $8,000. Lepas tahun kemudian bernilai 5.7 bilion kan. Gila kan? Kalau $8,000 tahun depan tu jadi 8 juta pun kita dah rasa banyak kan. 80 juta ini bilion tau. Sebab tu kan dunia kripto ni dia tak masuk akal tau. Alright. Dia punya tinggi tak masuk akal. Tapi jangan main-main. Dia punya jatuh pun tak masuk akal. Okay. Alright. So kena terima dua-dua kan. Okay. Alright. So lepas tu ni seterusnya dia ni pun terkenal. Siapa ni Michael Saylor ni, dia pegang banyak Bitcoin ni. 17,000. Itu DJ baca dia beli lagi kan. Okay, 1.1 billion. 7 billion crypto last year dalam senarai Forbes 400. Ini yang declare lah. Yang tak declare tu ramai lagi kot. Rasanya nanti kan senarai 400 ni kan penuh dengan budak-budak kripto nanti kan. Okay. Alright. Tadi kan Syed Saddiq kata combine dia punya transaction Master dengan Visa pun. Tadi Syed Saddiq video tu tak dapat pasang kan. Dia awal-awal tadi sebab tak ada video kan. Okay. So dia combine Master dengan Visa pun kripto lagi tinggi dia punya transaction. Ni dia punya dia punya transaction more than top dozen largest bank combine. Alright. So dekat El Salvador pun dah guna kripto secara berluasa kan. Ni ada crypto card kan. Kat India pun kan. Ni dah masuk dekat kabinet India, Nigeria, ini semua negara yang berluasa gunakan kripto kan. Dia partner dengan Visa. DJ suka ni. Nanti pergi shopping zah je Visa duit kripto kan. Alright. Okay, so now kita dah tahu kripto memang boleh bagi return yang tak masuk akal. So yang penting sekarang ni yang kita kena sampaikan kat orang luar sana tu adalah ni, pilih saluran yang sah untuk labur mata wang kripto ni. Banyak kat luar sana, boleh katakan hampir semualah, majoriti boleh katakan scam cepat kaya kan, money game. Ini kelebihan kita kan. Kita bukan scam. Tak tahulah DJ sepanjang DJ hidup ni DJ pun dah lebih setengah abad tidur. Rasanya tak pernah lagi DJ jumpa yang macam ni yang tak scam tau. Boleh katakan semuanya scam. Ini katanya first time yang tak scam. Bagi tepukan lah. Okay. So susah tau nak jumpa sebenarnya. I'm not sure you all pernah terjebak ke dengan scam money game. DJ dulu-dulu pernah kan. So banyak lah kan. Tadi nampak DJ tunjuk biodata DJ. Kerja makan gaji 20 tahun kan. Lepas tu DJ buat bisnes yang pertama Skor A tu kan. Sebenarnya in between daripada kerja makan gaji tu dengan nak buat network marketing pertama Skor A, ya Allah, 2 tahun. Kalau DJ tulis buku kan, boleh 12 siri punya buku tau. Okay? Tak habis. Cakap je apa yang DJ tak join. Ternak lembu, ternak cacing, ternak lintah, kelapa sawit, CV kan, minyak lah apa kan. Okay? Alright. So dah pengalaman dah terror dah. So dah untung banyak pun sama kan, rugi banyak pun sama kan. Okay. So sekarang ni DJ belajar daripada kesilapan dululah. So sekarang ni DJ tengok je marketing plan, sekali tengok tahu dah dia scam ke tak scam. Okay. Right, dulu kira otai lah. Okay. Right. Tapi dulu DJ naif, tak tahu benda tu adalah scam kan. Tapi bila DJ dah tahu, DJ insaf, itu DJ buat bisnes yang pertama yang betul punya, yang network marketing Skor A. So itu boleh nanti tertarik belanja DJ bercerita. Okay, itu memang best Alright. So kebanyakan orang dia tahu kripto ni best, tapi dia itulah dia tak ada pengalaman, tak ada modal besar, tak ada ilmu kan, takut kena scam kan. So now kita dah ada solusi dia. Jeng kan. Okay. So kita ada kita punya robot ni kan. Okay, Crypto Royal Q ni kan, tak payah pengalaman kan. Okay, mudah ya, selamat, keuntungan tinggi dan dia tanpa henti lah. Okay, so DJ tunjukkan. Okay, satu muka surat ni, ini summary, DJ summarize kan dunia kripto yang dah dulu start 2009 kan, now dah 13 tahun. Jadi kepada yang tak mahir dunia kripto, DJ buat
kelas sekarang ni 5 minitnya kelas 101 dunia kripto. InsyaAllah satu muka surat ni you faham lah. Okay. So ni kan. Alright. So kita gunakan robot software. Robot super intelligent Royal Q ni kan. So kita akan trade lah. Okay. Kita buka account dekat exchanges tadi. Dan lepas dah buka account tu barulah kita boleh beli coin-coin kan. Alright. So ni dia. Ada 3 segmen ya. Alright. So kenapa dia join bisnes ni? Ini sangat penting Kenapa bisnes ni best Yang pertama, paling utama, kalau you pergi cerita dekat prospek you pun, ini yang you kena cakap yang nombor 1 kan, iaitu yang pertama, kita tak ada collect dia orang. So ini yang paling penting So kita ajar prospek kita tu kan buka akaun dekat exchange ni. Alright, ini yang paling penting. Kalau nak cerita kat orang ni paling penting kan. Sebab yang lain scam money game tu you collect dia orang. Orang tu baik kat leader ke kat syarikat habis kan. So inilah sebab kenapa DJ setuju nak join bisnes ni. Sebab DJ ni ramai orang cari DJ. Sampai tadi pun ada orang cari DJ kan. Ajak buat bisnes network marketing kan. Setiap minggu tu senang lah. Kalau 7 hari seminggu tu 6 hari lah ada orang ajak DJ buat bisnes kan. Okay. So kenapa DJ accept? Sebab yang ni legal punya. Kita tak ada collect dia orang kan. Nombor 2, kita educate orang tu. Kita ajar dia set sistem kan. Kita ajar dia, lepas tu tahu collect untung je lah. Time pasaran tengah okey lah. Kalau time pasaran tak okey, floating lah kan. Okay. Alright. So yang DJ suka, tak perlu terror. Kan? Nak tahu macam mana nak trade, nak tengok chart lah, nak analisa lah, macam-macam ilmu kripto ni kan. Robot super intelligent tu yang buatkan. Kita just kena tahulah sikit basic fundamental yang utama kan. Benda ni boleh belajar. Nanti datang training. Bukanlah zero kan, knowledge. Kena tahulah macam mana nak register kan. Macam mana nak tahu nak masukkan duit kan. Macam mana nak withdraw. Macam mana nak tambah kan. Yang basic-basic kena tahu kan. Okay. Alright. So, ni DJ tagline DJ buat. Earn while you learn. Dan earn while you sleep. So, dapat untung dulu. Sambil tu belajar kan. Okay. Earn while you sleep. Dua-dua sekali ya. Okay. So ni dia, kita gunakan Royal Q. Dalam dunia ada macam-macam robot. Siapa rajin pergilah Google search. DJ masa-masa nak join dulu mula-mula last year DJ Google lah semua kan. Sekarang ni senang, semua tanya Uncle Google dengan Auntie YouTube kan. Alright. So kita gunakan Royal Q sebab pertama Royal Q ni dah terbukti selama 5 tahun. Dah terbukti selama 5 tahun dan dia dah masuk lebih daripada 50 buah negara. Dan dia murah dalam $120 setahun. Memang ada program lain robot dia lagi murah kan, tapi tak terbukti. Okay. Dan dia buat referral program ni last year, baru setahun lebih lah, March 21. So walaupun Royal Q ni dah 5 tahun, dia baru setahun lebih buat referral. So sejak dia buat referral ni lah, March ni kan, dia merebak gila-gila kan. Sebab dulu sebelum dia buat referral, kalau you cerita kat orang, you tak dapat duit. Contoh DJ kan. Kalau tak ada referral, DJ tak ada malam ni kan. Buat apa cerita dengan korang, tak dapat duit kan. Okay. Alright. So, bila cerita kat orang dapat duit, barulah merebak kan. Okay. Perlahan-lahan je gelak malu. Gelak je kuat-kuat. Okay. Alright. So, pembahagian ni macam mana kan? 80-20. So robot yang buat kerja kan, robot trade, nanti boleh dapat profit 80% kita punya, 20% duit fee robot lah. DJ cakap terang kan, DJ tak pandai trade, katalah robot tu Royal Q charge 50%, dia tolong trade kan, bila dapat untung dia bagi kat kita 50%, dia ambil 50%. Kalau Royal Q buat macam tu pun DJ join juga. I tak pandai trade tau. Okay. Tapi jangan cakap dengan Royal Q, dia dah bagi 20% tu okey dah. Okay. So, okay. Ini, dalam dunia kripto, kita boleh buat duit 3 cara. 3 cara. Pertama, mining. Melombong tu kan, mining. Itu yang orang pergi sewa premis kan. Kan yang ada dia punya mesin tu kan. Mesin banyak-banyak letak kan. Alright. Dia pakai duit api kuat tau. So, 24 jam kan. Time market tengah best, okey lah dapat income banyak. Time market tak okey kan. So dah income tak banyak, betul duit api berpuluh ribu. Lari tak bayar kan elektrik.
Lepas tu kena rate dengan KPDN, KK ke apa kan. Masuk dalam paper kan. So orang semua tengok tu scam kan. Okay. Padahal isu dia orang tak bayar duit elektrik. Okey, bukannya apa ni scam lah apa, tapi biasalah menteri ke apa, director buat sidang media kan, merosakkan nama industri kripto je kan. Okey, lempang sekali dia orang betul kan. So dia orang sebenarnya curi api, itu je. Okey. Ni orang-orang yang buat mining ni kan. Okey. Kedua, kita boleh simpan, beli dan simpan. Contoh katakan you beli Bitcoin, you simpan. Nanti tunggu dia naik, dijual kan. Itu pun boleh. Cara kedua, you buat duit. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, cara kita buat duit adalah cara trading. Yang kita buat yang ini. Program Royal Q ni, bukan nombor 1, bukan nombor 2, dia nombor 3 kan. Kita trading kan. Okay. Nak trading ni, kita boleh buat dua cara. Sama ada cara manual ataupun cara auto. Kalau nak buat cara manual, kita kena terror kan. Kita tak pandai kan. So kita pun hire lah robot tu. Buat cara auto. Dapat clear So itulah dia Royal Q. Kita buat trading Alright. So Royal Q ni bukan calang-calang apps lah. You boleh tengok dia ranking ke 26. Ni dalam kategori financial apps. Mengatasi MetaTrader lah apa kan, HSBC apa semua kan, GIO, Hotbit semua kan. Boleh tengok lah. Okay. Dia turun naik turun. Kejap tanggal 26, kejap tanggal 25. Tengoklah application yang masuk kan. Dan dalam Alexa ranking pun bukan calang-calang kan, tengok kan. Ada For Life lah, MW atau Minuskin kan. Cakap ni semua dah puluhan tahun. Ada yang 50 tahun kan, Sana apa kan. So kita masa ni data baru 9 bulan, kita dah ke tangga 12 ranking dunia. Kan. Dia orang ni puluhan tahun kan. Okay. Right. So ini syarikat kita, Royal Q. Syarikat kita bukan, syarikat Royal Q. Right. Dekat California. So DJ nak bagi tahu zaman digital marketing ni, dia sebenarnya dah orang tak kisah. Syarikat kat mana orang tak kisah, founder dia mana orang tak kisah dah kan. Tengoklah Bitcoin tu, siapa dia punya apa ni, founder dia apa? Satoshi apa, Ajinomoto tu kan. Okay. Orang tak kenal pun kan. So ini kelainan dalam digital marketing kan. Orang dah tak kisah kat mana tempat dia founder kan. Okay. Dia tak relevan dah. Dunia dia lain dah. Okay. So apa dia Royal Q, boleh tengok dalam website pun ada kan. Right. Aplikasi super pintar operasi automatik diawasi masa sebenar 24 jam sehari. Dia kelebihan sistem kuantitatif kan, menggabungkan teknologi apa semua. DJ benda-benda yang dah ada dalam website ni tak payah DJ terangkan lah, you baca lah. Okay. Alright. So dia tak menyimpan aset kita kan. Okay. Boleh baca dari. Alright. DJ teruskan. So trade kita akan kena buka account dekat exchange. Dalam dunia ada lebih 500 exchange. Contoh dia Binance, Yobi semua kan. Okay. Kat Malaysia pun ada. Kat Malaysia nama apa? Luno kan. Okay. Remitano. Baru-baru ni, a few months ago, government Malaysia dah award dekat 5 lagi institusi buka exchange. Kaya gila. Siapa lah yang dapat tu kan. Itu kroni semualah. Oops, tak payah cakap. Okay. Alright. So dah buka ni account dekat exchange, dan barulah kita boleh beli coin. Ada 19,000 coin kan. Masa ni DJ tengok kan, ya Allah betapa ketinggalan je kan. Tak tahu punya banyak coin dalam dunia kan. Okay. Okay. Bitcoin, Ethereum semua kan. So tak payah DJ cerita tulis 19,000 tu 7 hari 7 malam tak habis ni kan nak sebut kan. Right. Okay. So ini dia 3 segmen dalam dunia kripto. Jelas Alright. So now apa yang kita buat? Okay. So kita bindkan ni exchange dengan robot ni gunakan API, Application Programming Interface. Nasib baik DJ orang IT kan. Belajar Bachelor Computer Science, kerja 20 tahun IT, programming semua. So DJ pandai lah benda ni kan. Action sikit lah kan. Okay. Alright. So robot ni hanya boleh jual beli je. Dengar betul-betul sebab ini sebenarnya satu page ni yang kita cerita kat prospek kita sebenarnya. Alright. Robot ni hanya jual beli je, dia tak boleh withdraw duit kita. Duit kita selamat. Jangan risau, modal kita tak hangus kan. Okay. Dia bukan tak ada margin call, tak lose money walaupun market turun crash. Paling teruk dia floating kan. Okay. So duit kita selamat sebab robot ni dia boleh buat transaksi jual beli. Contoh kan, katakan kita shopping kat Lazada. So bila kita nak bayar kan, manalah Lazada tu boleh curi duit kita kat Maybank kita kan. Okay. Dia boleh buat transaksi je. Kita book flight ticket kan. Okay. AirAsia ke kan.
So bila nak bayar, transaksi jual beli je kan. Katakan kita guna CIMB. Begitu juga kita pergi ke hotel, kita booking. Jadi samalah yang ini, bank kripto ni, exchange ni, hanya boleh buat transaksi jual beli. So you bayangkan, kalau yang Maybank, CIMB tu dia punya security macam mana, apa lagi lah kalau bank kripto satu dunia guna kan. Binance, UOB, so security dia lagi ketat. Kadang-kadang ada orang ni tanya dia soalan, dia apa jaminan security kan? Weh, dalam dunia mana ada jaminan lah kan? Belum tentu apa jaminan? You belajar, you pandai, you belajar masuk universiti, belum tentu kan? Apa jaminan you kahwin tak cerai kan? Okey, apa jaminan you kahwin dapat anak kan? Kadang-kadang orang ni tanya benda-benda yang ish kan. Mana tak ada jaminan dalam dunia kan? Okey. Alright, tapi kita tengoklah risiko dia boleh kurang kan? Alright, so dia tak sama macam dia tak ada margin call kalau kita buat forex kan. Boleh tau, hilang duit kita. Nangis kan? Kita tak. Contoh kata kita beli emas. Kita beli emas, ketul. Lepas tu besok harga emas turun. So kita panggil floating tu orang kata paper loss. Paper loss kan. Selagi tak jual emas tu kita tak rugilah. So sama juga dengan kripto ni kan. Paling teruk pun kita floating. Janganlah pergi jual time floating kan. Okay? Right. So robot ni intelligent, time floating dia tak jual lah. Sebab tu you kena ada kuasa pegangan yang kuat lah. So kalau you nak pakai duit masa tu, payahlah kan. Okay? Nanti Cik bagi tips hujung dia. Right. So robot ni dia tak ada henti 24 jam sehari, 365 hari setahun kan. Dan you cuma bayar dia berapa tadi? $120 kan. Bayangkan kalau you hire pekerja kan, kerja tak berhenti ni. Pagi, petang, malam kan, tengah malam kan. Tak ada cuti. Cuti sekolah tak ada, cuti raya tak ada kan. Semua tak ada public holiday. Dan you bayar dia $120 je sebulan. Murah gila kan. Right? Ini kelebihan robot ni kan. So dia tak ada cuti, tak ada rehat kan. Dan robot ni yang bestnya, dia tak ada perasaan. Kan? Kalau manusia kan, you mungkin pandai trading kan. Soalan dia nombor okey. Pertama, siapa nak buat trading? Satu, you punya ilmu. Ramai orang tak terror kan? Katalah ada orang terror. Okey, dia lepas, dia ada ilmu. Nombor dua, dia ada masa tak? Kan? Mana orang tu yang terror tu ada masa 24 jam? Kan? Dia maybe paling-paling pun dia ada masa 8 jam, 12 jam nak buat kalau full time kan? Lepas tu dia mesti tidur kan? Nampak kekuatan gunakan robot ni. So, you tak perlu terror, you tak perlu ada masa. Dan yang paling, katalah orang tu trader yang aktif tu, dia ada ilmu, dia ada masa. Tapi dia akan kalah juga dengan robot sebab manusia ada perasaan. Okay? Alright? Ni dia. Bila naik tu tamak kan, tak nak jual. Okay? Bila turun takut cepat-cepat jual kan. Robot ni tak ada steady je. Dia ikut setting kita kan. So, sebab tu robot ni lagi power daripada manusia. Bagi tepuk kalah pada robot kan. Alright? Dan profit trading ni tinggi. Lebih kurang average 5% to 30% kan sebulan. Tapi please ya, dia bergantung pada market. Ada time banyak-banyak, ada time sederhana-sederhana, time sikit-sikit untung, time floating pun ni kan. Ada kan. Sebab tu sangat penting tau. Bila you bercerita dengan prospek you, please ya, ini point yang sangat penting. So DJ nak semua sampaikan benda ni penting kan. Sebab kita dalam market, tak kisah market apa pun, saham ke, emas ke kan. Alright? Silver ke, market turun naik, turun naik, turun naik. Ini you kena tahu dan kena terima. You dalam game apa ni? Dalam game turun naik, turun naik. Jadi tak sepanjang masa kita profit je kan. Kita cakap kat orang profit hari-hari kan. Kena tambah juga. Mungkin boleh floating pun hari-hari. Okay? Jadi time dia naik, kita dapat profit. Time dia turun, kita floating. Tapi kita paling suka dia turun naik, turun naik, turun naik. Jadi sebab tu sangat penting DJ nak pesan, duit yang you main ni kan, bukan duit yang you nak pakai tau. Macam ujung bulan you nak pakai, nak bayar duit api, duit air, sewa rumah, sewa kereta kan, pamper, jangan kan. Okay? Kalau itu duit dia jangan join kan. Dia you kena ada pegangan yang lama. Contoh dia 2 to 5 years kan. Sekarang program hijrah, daripada you letak dekat tabung haji, dekat ASB apa semua kan. Okay? Unit amanah, dan hijrahkan sebahagian ke dalam kripto ni. You tengoklah 2 to 5 years nanti kan. Jangan duk tengok hari-hari. Tapi DJ faham, DJ masa mula jumpa hari-hari juga aku tengok kan. Lepas tu dah tak kisahlah. Okay? So clear ya?
Dan commission referral kita ada dua. Satu, kita dapat income daripada trading tu. Kedua yang commission referral. DJ akan cerita commission referral lepas ni. Ini yang best ni. Ni bahagian network marketing kan. So visit kita dah merasa lah. Bukan cerita dongeng ni kan. Okay? Dan boleh terus withdraw masuk dalam bank kita. Ni yang syok So inilah dia satu page tentang dunia kripto ni. Kalau you terror satu page ni, memang you boleh goreng lah. Okay. Alright. So ramai tanya DJ. Berapa modal nak join? Okey, dia ada dua modal lah. Satu modal beli robot. Sediakan duit robot dan duit you nak trade. Ada dua modal Satu modal untuk duit robot, satu nak trade. Nanti buat online banking, contact upline you ajar you buka account, install Yobi ke apa, Binance ke apa kan. RoyalQ setting trade kan. So, contact upline masing-masing kan. Jangan bagi duit kat upline. You akan buat online banking kan. Alright, nak start duit robot tu $120. Lepas tu kalau grup DJ selalu sarankan teruslah masuk $20 fuel fee, chain fee apa semua senang kan. Okay. So dalam $140. Sekali dengan currency terkini. Masa DJ buat slide ni 4.2. Sekarang ni dah berapa? 4.3, 4.4 kan. Alright. So lebih kurang dalam RM600 lah. So DJ kata senang, duit robot RM600. Jangan risau. Kalau ada lebihan RM12 tu upline you tak makan. Dia dalam account you. Ada yang risau kan. Okay. Tak makan. Yang kedua, you nak trade berapa pun boleh. Cuma kalau sikit sangat kan, tak terasa profit dia. Ini grup DJ. So lain orang you berada di bawah rangkaian lain kan. So you follow je suggestion upline you. Ini untuk grup DJ. DJ sarankan minimum join dengan $1,000. $1,000. So kali dengan 4.2 ni berubah lah. Dalam 4,200 campur duit robot dalam 4,800. Senang cerita dalam 5,000 lah. Ini DJ recommend. So ada yang Datuk, saya tak ada $1,000. Okey lah, separuh kan, $500 kan. Campur duit robot dalam 27 kan. Ada yang angkat tangan lagi, Datuk, saya tak ada $500. Okey lah, separuh lagi kan. Ada $250. Lebih kurang $1,000 duit kita lah. Campur duit robot $1,600. Kalau ada yang angkat tangan lagi, kau jangan, aku terajang. Okey, pergi cari duit dulu. Aduh, kan. Okey, so syarat nak join, nak buka akaun Yobi ni dia perlukan IC, my card. Maknanya kalau budak kena umur 12 tahun ke atas lah. My kid tak boleh. DJ, anak DJ dah umur 13 tahun, yang kecil sekali. So masa nak buat bisnes ni kan, dia tak tukar lagi, dia masih my kid. So syarat nak my card kan, terus pergi JPN tukar. Okay, alright, buat terus kan. Right, kalau ni ataupun pasport, so dia nak IC, pasport dan nak scan muka kan. Itu pun nak scan muka macam-macam isu kan. Ada yang tak nak buka dia punya kopiah lah apalah kan. Ada yang tak sama gambar dekat IC dengan muka dia sekarang lebih tua ke apa kan. Okay, alright, nak buka akaun RoyalQ cuma email saja. Jadi senang lah. Nak buka akaun Yobi ataupun Binance ke apa, kita tiga tu kan. Itu ketat sikit. RoyalQ dia senang Alright, so clear So ini terpulang Cuma DJ selalu sarankan yang $1,000 sebab setting untuk $1,000 tak sama tau dengan copy trade setting untuk $250. Dia tak $250 tu sikit sangat. Baru robot tu nak buat kan dah floating cepat sangat kan. So better 1,000 lah usahakan 1,000. Tapi ini tak compulsory, terpulang pada masing-masing kan. Kalau DJ memang sarankan $1,000 lah alright. So seterusnya modal. Okay, so kita masuk referral program. Ni yang shock sekali lah sebenarnya. Okay, so DJ dah buat banyak business network marketing. So plan RoyalQ ni paling sempoi. Dua je, senang je kan. Di mana bila kita cerita pada kawan kita join, dia bayar $120 kan. So bila kita join, kita sebagai V1. V1 dia ada pangkat-pangkat lah. Nak naik V2, V3, V4, V5, V6. Kejap lagi DJ cerita macam mana nak naik pangkat. Mula-mula DJ cerita income dulu. Okay. So bila you V1, you perkenal pada kawan you join, bayar duit robot $120 kan. You dapat $30. Kalau nanti bila you pangkat V2, kawan you join dapat $40. V3 dapat $50, V4 $60, V5 $65, V6 $70. So duit tu daripada duit downline you join bayar $120 tu. So ini direct tau.
Indirect pun you dapat juga. Tapi you dapat lebihan selepas bayar kepada upline. DJ bagi contoh. Fokus ya. Contoh DJ ni insyaAllah you faham. Katalah you pangkat V3. You pangkat V3, you menaja direct, you dapat $50 kan? So katalah bawah you tu ada V1. V1 tu menaja, V1 tu akan makan $30. So you akan makan lebihan. 50 tolak 30, you akan makan lebihan tu $20. Katalah downline you tu adalah pangkat V2. V2 ni menaja, V2 menaja dapat $40 kan? You V3 kelayakan you $50. So 50 tolak 40, you dapat $10 pass up kepada you. Clear? So satu adalah direct, you dapat full. Satu lagi adalah indirect, you dapat lebihan selepas you punya downline tu dapat. Clear? Right. Commission ni kita dapat sekali je masa orang join. Yang bestnya commission nombor 2 ni. Commission nombor 2 ni di mana bila kawan you join, kawan you pun tak kisahlah dia masuk $1,000 ke $10,000 ke $100,000 ke, you tak dapat based on amount dia masuk tau. Bila robot tu trade, robot trade, kawan you dapat untung kan, so you akan dapat 4% atas untung kawan you tu. So DJ bagi contoh, katalah kawan you join $1,000. So robot tu trade hari tu dia dapatlah $10. You dapat 4% ke atas $10. Clear? Bukan ni ke atas yang dia join, ke atas untung dia. So itu kalau you pangkat V1. Kalau you pangkat V2, you makan 6%, V3 8%, V4 10%, V5 11%, V6 12% kan. Sebab tu kita bila join bisnes ni kena bercita-cita, kena berlumba-lumba nak naik pangkat sampai V6 sebab komisen dia tinggi. Ya tuan, ada soalan tak? You dapat 4% ke atas $100. Tak, dia tak ambil daripada you, ni syarikat bayar. Okay. Right. So dia 80-20 tadi, 80-20 you dapat 20% bagi pada robot kan. Yang 80-20 tadi, bila robot trade, 80% akan dapat pada owner lah, 20% akan bayar pada robot. 20% duit robot tu lah yang robot bayar for 6, 8, 10, 11, 12 ni. Jadi bagus soalan tu. Okay. Daripada mana? Sebenarnya that's my next script. Tapi dah cepat dah tanya dulu kan. Daripada mana robot bayar? Yang pertama tadi kan? Yang pertama tadi bagus soalan tu. Daripada mana robot bayar $30 hingga $70 ni? Daripada duit orang join $120. Dan yang kedua, daripada mana robot bayar 4% to 12% ni tadi? Daripada yang 80-20 tadi kan? So robot ambil 20, robot akan bayar ikut pangkat you. So ini yang direct. Yang indirect pun sama konsep dia. You dapat lebihan pasang. DJ bagi contoh ya. Katalah you V3. So you taja direct, dan robot tu trade, dia dapat profit, you dapat 8%. Kalau bawah you ada V1, V1 tu benaja, so downline dia dapat profit, V1 dah makan 4% kan? So lebihan dia 8 tolak 4, you makan 4%. Kalau bawah you ada V2 kan? V2 menaja, robot tu trade downline dia tu punya, so dapat profit, V2 dah makan 6% kan? So you sebagai V3 you makan lebihan pasal 8 tolak 6 you makan 2%. So you tak payah hafal lah. So senang cerita, kalau direct you dapat makan full, kalau indirect you dapat makan lebihan pasal. Jangan hafal tau. Okay. Alright. So kalau you pangkat ni best kalau you pangkat V3 ke atas. Kalau you pangkat V3, V4, V5, you ada lagi satu bonus, you dapat makan 10% kalau jumpa sama pangkat. 10%, V4 jumpa V4, V5 jumpa V5. Paling best ni global dividend. Di mana satu dunia ni kan sekali dah ada dekat berapa berapa ratus ribu, dekat sejuta kot user kan. Satu dunia tu syarikat ketepikan 10%, dia akan bagi kepada VC yang ada kan. Katalah ada 30 VC kan. So syarikat akan bagi kepada 30 orang ni kan. So bayangkan you join bisnes ni kan, you dah disediakan downline seluruh dunia. Tapi syarat you kena capai V6 lah. Best ke best gila? Best gila tau. Ada senyap je, kau tak faham ya apa aku cakap
DJ dengar, ui gila, jarang tau tengok marketing plan macam ni. Sebab tu kita kan, best dalam bisnes ni kita walaupun sideline kan, katalah I dengan you kan, I sideline. Sampai kita baik. Sebab apa? Bila I capai visit nanti, downline kau tu aku dapat juga kan. Okay. So jangan kadang-kadang ya. Semua-semua ni downline yang action. Kalau aku visit downline kau pun aku dapat makan juga. Okay. Ini yang paling best lah. Tengoklah visit kita kan, kaya-kaya semua kan. I pun heran kenapa seorang tu datang kat sini kan. Okay, dia dah time and financial freedom kan. Okay. Tapi baguslah dia sporting datang. Bagi tepukanlah kat dia kan. Alright. Ni yang paling best lah. DJ ulang boleh tak ada tau program network marketing macam ni kan. Okay, DJ summarize kan dalam satu page. Ni DJ buat lah, type dalam Excel je. Okay, tadi DJ dah cerita insentif pengenalan tu daripada V1 sampai V6. Daripada RM30 hingga RM70 lah. $30 hingga $70. Ini dia punya pass-up. Overriding 4% hingga 12%. Dia punya pass-up kan. Okay. Now, DJ cerita macam mana nak naik rank, nak naik pangkat. Okay, itu pun perhatian lah. Ini yang paling penting sebenarnya. Itu pun perhatian. Dia, mula-mula you join sebagai V1 kan. Nak naik V2, ada 3 syarat ya. Semua ranknya ada syarat dia. You punya direct, you punya group dengan you punya leg. Nak naik V2, you kena ada 3 orang, you taja direct. You kena ada 20 orang dalam rangkaian you. Doesn't matter datang daripada leg 1 ke leg 2 ke leg 3. Dan you kena ada 3 leg V1. 3 leg V1 dengan 3 direct ni orang yang sama lah. Alright, dapat jadi V2. Nak jadi V3, you kena ada 5 direct. Rangkaian you ada 100 dalam rangkaian you kan. Dia sebenarnya bukannya 5 orang 100 orang. Account. Dan DJ nak bagi tahu, I'm not sure you tahu ke tidak, satu account UB boleh buka 20 account Royal Q. Jeng jeng jeng. Siapa yang nampak tu nampak lah kan. Okay. Alright. Dan you dapat 3 leg V2. You dapat V3. Nak V4 you kena ada 8 direct account. Dan you kena dalam rangkaian you ada 300 account. Dan you kena ada 3 leg V3 jadi V4. V5 12 direct account. 800 dalam group you dan 3 leg V4. Last kali V6 kena ada 20 account direct dan 1,500 account dan 3 leg V5. So DJ yang nak otai buat network marketing kan, tengok 20 je. Alah, kacang sangat soi. 1,500 pun kacang sangat soi kan. DJ dalam salah satu bisnes DJ, SIM card tone saya DJ rasa DJ ada lebih 300,000 kat bawah DJ kan. Okay? Aku pun tak kenal kan. Okay? So kacang jika berlaku duplikasi kan. Jika tak berlaku bukan kacang lagi dah kan. Direct ni senang nak capai. Grup ni pun kalau ada duplikasi pun senang nak capai. So yang semua orang kena hati-hati 3 leg ni. So nak naik pangkat dia hanya perlukan 3 leg. Jadi jangan rugi tau. Bersepah-sepah buka 5 leg, 10 leg semua. Jangan. Buka 3 leg je. Okay. Build that 3 leg. So DJ akan ajar detail strategi maksimum income. Itu kepakaran DJ dalam semua bisnes. Alhamdulillah lah Tuhan kurniakan otak ni cekap sikit. Tengok marketing plan tahu kan. Okay. So DJ mempakar bahagian strategi maksimum income dalam skor A, Tor SL, Kenya. Kalau you perasan sebab tu DJ naik pangkat laju kan. DJ income DJ lebih banyak daripada jutawan-jutawan lain. Tapi ni buat cara betul tau. Bukannya illegal tipu ke tak betul punya kan. So itu dalam training DJ ajar right, tak sempat nak ajar semua kan. Tapi I'm sure you punya upline pun ada strategi juga. Macam mana kan? Follow je okay. So clear satu ekor hobi boleh buka 20 ekor ni Royal Q kan. So jangan risau tau buka banyak-banyak account. DJ sendiri nak cerita ke? Nak tahu tak berapa account DJ ada? Kalau seorang je dah tahu, okey lah. Dengan you nanti kat McDonald ya, yang lain tak bayar sebab dia tak ada. Okay. DJ ada banyak account, lebih 20 account DJ ada kan. Alright? Alright? So, please jangan risau you buka banyak account. Okay, maybe sebab DJ cerita latar belakang DJ sikit kan. DJ kan buat network marketing. Jadi kita orang memang tahu strategi maksimum income ni buka banyak account.
buka 3 akaun ke 7 akaun ke 15 akaun. Tapi dalam bisnes network marketing lain, kita macam risau juga buka banyak akaun ni sebab kita nak buka akaun, kita kena beli produk. Kan? Nanti hendak buka banyak akaun, ya Allah produk banyaknya kan. Itu letak bawah katil lah kan. Jadi tak syariah pula. Okey, nak menghabiskan produk. So berbeza kita dengan investment ni kan. Kita buka banyak akaun, mana ada produk kan. It's a investment kan. Buka satu akaun, of course lah kena bayar $120 dia robot dan kita invest itu. $250 ke $500 ke $1,000 kan. So kita invest dan kita trade kat situ kan. Jadi kita tak ada produk tau. So tak perlu risau lah nak kena jual produk. Jadi kalau buka banyak akaun jangan risau. Okay, right. Ada yang macam alright, nanti dalam training I'm sure you punya apply aja lah. DJ ada strategi kan. Buat terlaju kan. Alright, ini antara contoh tak fix tak fix. Kalau you V2 ini antara income you lah. $10 hingga $50, V3, V4, V5, V6. So potential income ni bergantung kepada 3. Sebab tu sangat penting you kena cerita telus tau dengan you punya prospek kan. Potential income ni pertama dia bergantung pada market movement. Market tengah best, dapatlah. Kalau market tengah merudum kan, floating, crash bawah tak dapat kan. Okay? Yang kedua bergantung kepada bilangan team member you. You ada berapa bawah you? 1,000 orang ke 10,000 account ke? Berbeza tau. Lagi banyak, lagilah. Dan of course bergantung kepada jumlah investment. Kalau grup you masuk $250 je kan, sampai $1,000, payah nak dapat kan. Kalau grup masuk $10,000 kan, $50,000 kan. Jadi please income ni bila paparkan, kena ceritakan kisah benar kan. Bukanlah hari-hari dapat income macam ni. Dia bergantung kepada 3 ni. So DJ buat semua bisnes sangat penting tau. Kita punya integriti tau. Kita kena cerita telus, transparent kan. Jangan tak cerita habis kan. Ada hanky-panky. People can feel tau. Orang tak cakap depan muka you, tapi dia boleh feel. You tak cerita betul kan. Cerita betul, telus kan. Okay, alright. Right. So DJ boleh conclude kan. Dalam bisnes ni kita ada 5 jenis income. Yang pertama daripada yang kita trade tu kan. Kita trade, kita masuk $10, $1,000 ke kan. Kita copy trade tu kan, robot akan trade kan. So DJ selalu sarankan duit ni jangan ambil lah, kita compounded kan. Kan, kita compounded kan. Itu boleh kita kena nampak kesan compounded tu sangat-sangat jauh beza dia. Jadi DJ selalu cakap dengan guru kita, DJ kalau boleh yang kita trade sendiri tu jangan ambil kan. Yang kedua kita dapat income daripada yang referral tadi. Yang apa 4% sampai 12% kan. So kalau nak ambil pun kita ambil duit ni. Kan? Nak pakailah untuk whatever kegunaan kita kan. Jadi kalau boleh disiplin lah, jangan ambil pakai yang ni je. So dapatkan link daripada Melayu lah nak join nanti kan. Yang ketiga daripada copy trade. Ini untuk orang yang terror lah. DJ pun belum sampai level tu lagi kan. Kita ada beberapa leader terror kan. So nanti that's why you earn while you learn. Sampai-sampai tu you boleh belajar, maybe ambil masa 6 bulan ke setahun ke you dah terror, you boleh buat copy trade sendiri. Dia orang boleh, satu dunia boleh tiru. You pun akan dapat percentage juga. Dan yang ketiga, ayat ini bukan daripada Royal Q lah. Ini daripada dunia kripto. Daripada dunia kripto, staking nama dia. Nanti you dah banyak duit kan. You dah banyak dalam tu duit, you boleh belilah mana-mana coin dan simpan. Belilah. Ada orang suka, kita boleh beli existing coin. Okay. Dan juga kita boleh beli coin baru. Ramai orang suka beli coin baru, memang naik kan. Okay. Macam apa? Macam saham tu apa? Blue saham dapat apa? Pink form. Alright. Ni staking kita tak trade. Kita simpan. Mana tahu rezeki kita lepas 2 tahun mencanak naik macam Shiba Inu kan. Jutawan. Okay. Okay. Ada yang kelima, exchange tu pun ada referral tau. Sebab tu sangat penting kan. Bila join, you bagi referral, nak join prospek, you bagi you punya link ni kan, Binance ke UOB ke apa kan. Itu pun ada commission tau. Tapi of course lah yang besar daripada 2 ni kan. Kita fokus nombor 1 dengan nombor 2 kan. Yang ni dia orang bagi, apa ni, ada referral, ambil je kan. Alright, clear?
Hello, Assalamualaikum. Clear tak? Oh, ada orang. Okay, alright. Alright, DJ suka gambar ni. Nah, sebenarnya kita dah bulan 6. Dah lama dah gambar ni. Ini masa dia orang nak Happy New Year. Januari itu. Masa dia ada 19 orang yang pangkat visit kan dalam dunia. So DJ suka, DJ sangat apa? Termotivasi tengok gambar ni. Sebab kan ramai capai pangkat tertinggi dalam 19 orang, lebih kurang dalam masa average 6 bulan je mereka capai. Ada yang capai dalam masa 9 bulan kan, ada yang cepat 3 bulan pun ada, tapi on average dalam 9 bulan. DJ dah join banyak business network marketing lain. Selalunya nak capai pangkat tinggi itu bukan senang tau. Ambil masa sudah senang minimum 2 tahun. Ada orang 5 tahun, ada orang 10 tahun pun capai kan. Ini average dalam 6 months kan. Ada yang lebih sikit, ada yang kurang sikit kan. Okey, lepas tu income banyak gila kan. Ini bergantung pada market lah Ini kena berlapik cerita. Time tengah tinggi tu boleh dapat sampai $5,000 sampai $10,000 sehari kan. Average kan. Alright. So sebulan boleh dapat lebih kurang ratusan ribu tu, jutaan sebulan. Again, bergantung kepada market moment Yang DJ paling shock, yang paling DJ paling jealous tu lah. Tak ada produk nak kena jual kan. DJ dulu buat dia marketing, ya Allah kan, urusan produk lah kan. Okay, nak carry lah, nak post kan. Sini kita atas angin. Okay, alright. Dan yang shock senang, kita boleh taja global tau. Macam ni kan, ramai kan orang India ada kan. India betul lah, bukan yang India Malaysia kan. Orang apa, Nigeria lah, apa semua kan, Indonesia kan. Jadi shock tau, bisnes ni kita boleh taja orang luar negara tanpa perlu bawa produk tau. You pergi mana, katalah you bercuti pergi Dubai kan. Jumpalah kenalan you kat Dubai, you boleh taja dia kan. Mana ada produk kan, online je kat handphone. Senang gila tau. Kalau you betul-betul menghayati kan, you akan appreciate bisnes ni. Kalau I buat bisnes lain, kena carry tau produk tu. Okay, kalau dah besar tu lagi gila, nak urusan post kan, tak ada produk tau. Dan ini kemuncak dia lah income real passive, dapat repeat sale tanpa rangkaian buat repeat sale, robot yang buat. So part ni DJ rasa kemuncak kelebihan dia lah. Okay, bila kita buat business network marketing, dia ada 2 jenis income tau. Satu income aktif, satu income pasif. Income aktif tu kita buat, kita dapat lah, kita menaja dapat kan. Dalam dunia network marketing, orang kejar ni income pasif ni, di mana kita, kenapa tu gelak-gelak, boleh share kat sini tak? Anything boleh share? Rasanya tak ada kelakar pun dia cakap kan. Okay, right. Okay, bro, okay? Alright. So, kacau je DJ punya skrip kan. Aku dah lupa pun nak cakap kan. Okay, alright. So, income pasif kan. So, dalam dunia network marketing, kita kejar income pasif tau. Buat kerja sekali, dapat income berkali-kali. Ini yang kita nak. DJ bagi contoh antara income pasif yang DJ dapat kan. Contoh dalam bisnes SIM card tu kan. DJ buat kerja sekali je, suruh orang tukar SIM card. Lepas tu DJ tak buat dah. So every time dia top up, DJ dapat commission. So DJ dah 9 tahun buat bisnes tu. DJ buat bisnes tu dalam 2 tahun setengah. Lepas tu DJ tak buat dah. But every month DJ dapat income pasif 6 angka sebulan. So itu yang kita nak. Jadi dalam kripto ni pun kita dapat. Kita dapat kan income pasif. Tapi income pasif kripto ni lagi gila daripada semua bisnes. Okay, dengar balik semula ya. Daripada mana kita dapat income pasif? Income aktif, bila kita menaja dapat income aktif kan, bila orang masuk. Income pasif kita dapat bila rangkaian kita buat repeat sale. Dia beli balik SIM card tu, dia beli balik kata susu tu ke apa benda lah kan. So rangkaian kita buat repeat sale, repeat order, kita pun dapat income pasif. Ini dah semua bisnes tau. Berbeza dengan kita Royal Q ni kan. Siapa yang buat repeat sale, repeat order ni? Robot. Okay. Bukan rangkaian kita. DJ kali ni kan, tak payah susah nak suruh kau dah tupak, kau dah beli susu ke apa, tak payah kan. Okay. Robot yang dia buat repeat sale. So for the first time in my life, DJ jumpa satu bisnes nak dapat income pasif, bukan rangkaian yang buat,
robot yang buat kan. So takkan jumpa kat mana kan. So memang power gila tau. Okay, right. So DJ bila tengok ni kan, tak ada produk lah kan, nampak real bersih, DJ meremang tu rumah tau. Okay, right. So you dapat tak? Meremang tak berumah? Ke satu bulu pun tak termang kan. Aduh, teruk abang ni tak ada perasaan. Right. So ini antara DJ ambil dekat Facebook kan, DJ Skodeng lah kan, tengok income VC ni kan, 10,000 lah, 9,000 sehari dolar again tak fix bergantung kepada market so tengoklah gila-gila kan, 11,000 ni masa market tengah okey lah lepas tu kita ada $13,000 per semua kan, okay, banyak lah, dah collect 2 juta lah kan, sehari ni semua ada boleh tengok dekat Facebook. Dulu dia orang rajin tayangkan. Ni Viva pun nama income $600 apa semua kan. Okay. Right. Okay, yang 10,000 semua ni semualah. Dia pergi Skodeng lah. Ini dapat 71. Okay. Wisik ni kaya tau. Setiap satu hari bulan, you tengoklah muka Nizam, Izzuan, Sufi setiap satu hari bulan kan. Dia dapat global bonus tu. Global pool bonus nampak 71,000 tau. Kalau kali 4 berapa dekat 300,000 kan. Right. So you tengoklah dia orang satu bulan mesti tak ada kat office kan. Okay. Okay again DJ bagi tahu ni bukan fix bergantung pada market. Tadi 3 tadi kan. Bergantung pada market moment, bergantung pada bilangan grup bawah you, bergantung pada berapa banyak dia orang invest kan. Okay. Alright. So senang cerita takkan jumpa lah. DJ dah buat bisnes lain tak jumpa orang yang income banyak sebanyak kat dalam Royal Q. Bagi tepukan lah kat Royal Q. Okay. Alright, so DJ sendiri DJ start 11 Oktober last year. DJ start 11 Oktober. Dato' Reza sebelum ni dah ada orang prospek DJ. Okay, DJ nak bagi tips. Nak tak tip prospecting? Sebab tu DJ punya preview lambat sikit, saya bagi tips. Sebenarnya kan DJ, ramai orang dah prospek DJ sebelum ni. Tapi itulah, dia WhatsApp kat DJ kan. Kita kan dapat macam-macam promo kan. Kita buat apa? Kita sekeruk gitu je kan. Kena-kena tunjuk dapat untung tiap-tiap hari lah tinggi kita. Scam kan. Terus. So ramai orang prospek DJ dah. Bagi WhatsApp, bagi up. Tapi DJ gitu je kan. Dato' Reza, contact DJ. Dato' Jah, jom kita jumpa. Dia tarik kan. Alright. So dia nak share peluang kan. So Datuk dengan Datuk cakap, okay Datuk pilih hotel paling mahal sekali. Tak ada guru-guru. Kadang-kadang dia tarik mamak je. Tapi memang kita pergi ke hotel ni. So dia terangkan. So bila Datuk Reza terangkan, dia je nampak. So please dia paling lagi berkesan tau kalau you pergi jumpa, ceritakan. Daripada you online ni, sebab kita terima satu hari banyak tau kan. Orang promo macam-macam, kita pun scroll je. So jangan pemalas sangat, pergi jumpa kan. Alright. So DJ join 11 Oktober, hari yang DJ jumpa. Tapi tak apa-apa lagi lah. So DJ masa 4 hari nak adjust business DJ lain. Okay, adjust sikit. Alright. Then 15 Oktober DJ start buat lah. 15 Oktober, selama masa 3 hari DJ naik V2 kan. Tak ada orang tepuk pun kan. Kau naik V2 apa hari? Kan. Alright, lepas tu 2 minggu kemudian DJ naik V3, antara yang terpantas di dunia lah seorang yang tepuk, terima kasih okay. Lepas tu 3 minggu kemudian DJ naik V4, antara terpantas di dunia jugalah kan. Lepas tu 11 Mac DJ naik V5, antara yang terpantas di dunia juga kan. Okay. Tak ada lagu jadi sebenarnya lagu DJ sangat kuat tapi tak boleh keluar okay. Alright, so sekarang ni DJ nak menuju V6 lah menuju V6 tapi memang cabaran lah ni DJ buka je cakap terang kan. DJ dalam masa beberapa bulan maknanya Oktober bulan 11, 12, 1, 2, 3 dalam masa 5 bulan tu 6 bulan, 7 bulan DJ nampak pattern bisnes ni di mana masa kalau market tengah menaik best kan, ramai aktif. DJ rasa boleh lempah ni DJ buat kat office DJ pun boleh lempah. Tapi bila market tengah menurun kan, ramai plotting kan, tak ramai nampak muka. Okay. Apalah korang ni kan. Okay.
jiwa tu apa lemah sangat kan, okay? Hanya aktif bila naik je, bila turun kan apa barang lah kan. Okay, alright. Business memang turun naik kan. So kita lah kena steady kan, turun kan, okay? So jangan risau, sebab market memang turun naik kan. Sebab tu sangat penting tau. DJ selalu cakap sampai sekarang ni, bila DJ tanya orang ni kata terang kan. Dalam pasaran memang ada masa naik gila-gila, ada masa turun gila-gila, ada masa turun naik kan. So jangan risau, okay? So kita teruskan kita punya kita punya planning nak capai visit kan. So dalam InsyaAllah dia lebih tinggi daripada semua 7 investment yang lain tu. Itu kunci dia. So insyaAllah kan 2 to 5 years kan dia lebih tinggi daripada 7 investment yang lain. Sebab tu buat apa nak simpan duit dalam tu? Hijrahkan sebahagian. Dapat tak? So kalau you betul kan you punya penyampaian kan, tak adalah you kena basah bila market turun floating. Okay. Ini cerita tak berlapik. So masa turun floating dah kena kan. So betulkan balik ya. Betulkan balik. Sebab tu cara pembawaan sangat penting. Dalam semua bisnes. Cara pembawaan sangat penting. Kena telus, kena transparent. Jangan ada hanky-panky kan. Jaga kita punya integriti ya. Dapat ya? Alright. So okay, so DJ dah habis sebenarnya presentation. Tapi dah lalang DJ datang, DJ bagi tips sikit. Nak dengar tak tips? Kalau tidak DJ habis je kat sini. Alright, jangan jumpa kan, okay? So ini rahsia besar DJ berjaya laju dalam semua bisnes DJ. Iaitu DJ buat speed. Speed is everything. Kena buat laju-laju. Kenapa kena buat laju-laju? Kita kena buat laju supaya kita cepat dapat testimoni diri sendiri. Mana cepat dapat income. Nanti kalau yang ada produk kesihatan tu cepat sihat. Kalau produk whatever lah kecantikan cepat cantik kan. Kenalah laju. Kalau produk pendidikan anak cepat pandai kan. Tapi kita cakap dari duit lah. Mana kita cepat ada testimoni income. Sebab apa benda ni penting? Semua bisnes tau Bila you jumpa dengan prospek, 2 soalan. Okay, kenapa speed? Macam kapal terbang nak take off, dia memerlukan speed yang sangat laju. Betul tak? Bila dia speed lah laju kan, baru dia boleh take off. So sama lah juga kita buat bisnes kita.